Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini 24 Oktober 2020. Saya bersama Abang Eddie dekat kebun cili di Kampung Tumang. Jadi yang di batas 32 batas ni dah siap kami tanam. Sekarang tengoklah kerja Abang Eddie. Dia memasang kapet pula di bawah pokok durian ni. Ni. Jadi hari tu baru, sebenarnya batas ni dah lama, tapi Abang Eddie tak bajak. Dia gemburkan guna cangkul je. Hanya menabur NPK tanpa kapur, tanpa tai ayam, sebab dalam tu masih ada kapur dan tai ayam. Jadi kita tengok Abang Eddie. Okey, kalau daripada para sini kita tengok Abang Eddie pasang plastik mulai dari sini sampailah ke longkang. Sekarang Abang Eddie tengah tebuk lubang. Hai Abang Eddie. Hai. Hai. Saya nak tanam cili ni ke batas sini. Abang Eddie nak balut ke semua satu kebun ni? Ya, satu kebun ni nak pasal bagi selimut semua. Bagi apa Abang Eddie? Bagi selimut. Selimut. Sejuk Abang Eddie? Ya, sejuk je. Bukan sejuk, panas. Ya, panas je. Okey, batas ni lebih kurang dalam 20 meter. Jadi, mak kau, ya Allah. Pijak. Tengok, saya ngundur, saya pijak anak cili ni. Ya Allah. Sabar je aku. Itulah, menatap wajah Abang Eddie yang sengih macam tu kan. Aduh. Bila Abang Eddie buang daun kelapa tu? Tadi. Okey, sungguh pun batas ni mendekati pokok-pokok besar. Sebenarnya tak ada masalah ya untuk cili. Sebab cili akar dia akar serabut. Jadi untuk berdekatan dengan akar tunjang tak masalah. Ni pokok durian. Ni. Masalahnya satu je. Di pokok durian ni adalah perumah serangga. Macam yang saya cerita video sebelum ni. Jering-jering ni pun samalah dengan cempedak, dengan mangga. Jadi kita kena buat semburan serangga tu rutin. 3 hari sekali, tak boleh miss. Kalau tak, kutu datang. Ni pokok-pokok cili pun dah besar kan, kita masuk kat situ. Sebab melalui longkang ni kejap lagi lah saya lalu. Sebab ada yang nak tengok kan. Adakah yang mati? Ada. Mestilah ada. Takkanlah semua tu boleh hidup senang lenang kat situ. Ada. Nak lagi hujan ni, dah besar, tiba-tiba ada layu. Itu sebenarnya fusarium. Tak boleh nak elak lah sebab akar tu puncanya daripada tanah. Tapi tak apa, kita sulam lah. Taklah banyak, 1-2 je. Okay, jangan risau. Kalau kita memikirkan itu, sudahnya tak tanam cili lah jadi tanam je. Tapi ini berperingkat-peringkat. Bagi yang baru subscribe channel Tanah Subur ni, kami ucapkan terima kasih. Jadi ni Abang Eddie tengah membuat lubang. Jarak antara lubang ni lebih kurang 1,5 kaki kalau di kaki kan. Kalau di cm kan lebih kurang 60 ke 70 cm. Batas ni kami tak olah. Kami biarkan dalam keadaan berbentuk batas hari tu. Cuma digemburkan sikit. Kita tabur NPK 16-16 sebanyak 0,5 kilo untuk 20 meter panjang batas ni. Jadi kami dah biarkan 1 minggu. So hari ni bolehlah tanam. Tak ada campuran kapur, tak ada campuran tai ayam. Sebab kapur dan tai ayam dah kami bagi pada bulan 3 yang lepas. Awal tahun hari tu. Jadi pokok pun tumbuh sekejap. Jadi kami cabut. Kemudian tanah ni masih gembur dan biarlah. Jadi yang di belakang-belakang tu nanti Abang Eddie akan bersihkan. Dan kami akan tanam. Ikutlah nanti kerana ni musim hujan. Apa pun kita tanam mudah tumbuh. Janji nak menanam. Abang Eddie Ya. Abang Eddie cakap sikit Abang Eddie. Abang Eddie tak pandai cakap lah. Abang Eddie tak pandai cakap lah. Dia pandai buat kerja.
Sebenarnya dia pandai sangat bercakap. Kalau dia suruh bercakap tak berhenti. Bagi yang pernah jumpa Abang Edi ni tahulah sikap dia. Abang Edi pandai main muzik ke? Pandai. Lagu apa? Lagu multi lagu. Multi lagu. Tendang sayang. Tendang sayang boleh, tendang terbang boleh. Mungkin ada yang tanya kami ni macam apa? Macam happy good lucky couple. Sebenarnya memang happy pun. Sebab Abang Edi ni ragam dia macam tu. Ada satu video dia main kucing, saya tak video kan. Lupa sebenarnya. Sampai lumpur kucing tu. Abang Edi kata tak tengok ke cili dekat batas tu. Tengok kejap lagi. Panas lah. Kan kita sambung video ni. Bagi yang baru tengok channel Tanah Subur, sebenarnya kami boleh mengajar dari jarak jauh. Ya. Melalui WhatsApp, melalui video call pun boleh. Kerana sebelum ini kami pun buat begitu. Selain membuat kursus, kami pun mengajar menggunakan cara WhatsApp atau video call. Alhamdulillah kami anggap anak didik kami tu berjaya, walaupun dia menengok kami tu membuat di batas ya. Tapi mereka buat vertigasi pun kami boleh mengajar. Mengajar cara kami dah. Seboleh-bolehnya saya dengan Abang Edi ni nak memudahkan cara sesiapa yang berminat untuk belajar cili padi. Tanya je lah dekat ruang komen tu. Kalau rasa nak telefon ataupun nak WhatsApp je dekat nombor saya. Saya ada bagilah nombor kat bawah tu boleh tengok. Okey, ni pemandangan di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ni ada longkang ni, makna ni di tengah-tengah antara 16 batas ke 16 batas. Jadi cili sebenarnya dah pun mengeluarkan cabang Y. Macam ni dah siap keluarkan cabang Y. Ada juga yang sedikit kekuningan, ni terkena virus, tapi kami tetap biarkan kerana pengalaman kami sebelum-sebelum ini yang macam ni dia akan mengeluarkan buah yang banyak ya. Jangan kita cabut pula kecuali dia mengerekod teruk baru kita cabut. Tapi selagi daun dia tu mengembang macam ni, biarkan dia akan mengeluarkan tunas dan cabang-cabang yang sihat nanti. Walaupun warnanya tak seperti ini, tapi yang begini jangan dibuang ya, biarkan saja macam ni. Ada yang tinggi rendah lah tak sama, sebab ini cili padi kampung, dia tak sama dengan cili hibrid. Okey, kita tengok yang dah berbunga kat sana. Okey, di bahagian sini ada yang dah membuka cabang Y. Ya, dah besar buka cabang Y. Daun-daun yang di bawah Abang Edi dah buang dan tunas-tunas air dah dibuang. Tengok asalnya hari tu agak kekuningan macam ni, tapi bila naik pucuk-pucuk baru dia cantik balik macam ni. Jadi rugi kalau kita buang. Kita tak dapat nak elakkan masalah sebab cili memang banyak masalahnya. Okey. Macam ni tengok ada daun. Ni kekuningan sebab barangkali ada masalah daripada gigitan serangga macam ni. Yang kita pentingkan sekarang pucuk dia sihat. Ni dah membuka cabang Y. Y pun dah membuka cabang yang baru. Nanti dia akan naik-naik dan tinggi membesar. Walaupun ini seumur dengan ini, tetapi ni masih rendah ya, tak masalah. Sebab saya dah kata tadi ini cili kampung. Kalau hibrid dia akan naik sama, hampir sama semua. Tengok Ini yang sihat lah. Kalau yang ini ada sikit, ni kena serangan lah ni, tapi tetap juga saya sembuh kitosan. Dia akan tetap mengeluarkan daun, putik dan bunga. Macam ni sihat lah ya. Jadi yang belah-belah sana masih muda, masih kecil. Yang ini dah 3 minggu, yang sana baru seminggu. Okey. Okey, di bahagian sini pun begitu juga.
dah mengeluarkan cabang Y. Cabang Y pun dah membuka cabang lagi. Ini pun sama. Dan yang ini sedikit lambat naik. Dia tu biasa ya, jangan risau. Okay, kita tengok Abang Edi. Saya rasa Abang Edi ni dia suka main dengan plastik tu kot. Ya dia jawab. Habis nanti dia balut ni. Okey, Abang Edi pun dah selesai membuat lubang kat situ. Kejap lagi saya nak tanam. Airnya daripada sinilah. Air tu Abang Edi sambung pipe daripada kolam atas sana sampailah ke bawah. Kalau nak tengok sistem perpaipan, tengok daripada awal kerana kami ada buat video-video yang part by part. Okey. Kalau ada pertanyaan, bolehlah buat pertanyaan kat ruang komen. Okey, soalan terbaru yang saya ingat hari tu, pertanyaan daripada siapa, lupa nama dia. Puan, tak koyak ke pasang plastik silver shine ni dekat laluan? Dekat laluan macam ni. Okey. Abang Edi ni dia orang ni kreatif. Pocot mak kau. Kau. Jangan jatuh. Cara pasang plastik tu, tengoklah tak koyak pun kan? Tak koyak Sebab tak koyak, Abang Edi dia tak terikkan plastik untuk laluan ni. Sedangkan plastik laluan ni kan hari tu 4 kaki. Tapi Abang Edi tak terikkan. Dia biarkan kendur macam ni. Bila kendur kita pijak tak ada apa-apa kan? Yang terik tu yang bahagian sini. Yang bahagian sini, laluan, Abang Edi kendurkan. Sampailah sepanjang-panjang sana tu. Okey? Dapat Lagipun yang plastik kami gunakan ni, plastik yang kualiti tebal sikit. Dia ada 2. Plastik silver shine ada 2 jenis. Satu yang biasa, satu yang tebal sikit. Ni yang kami beli tebal sikit lah. Supaya tak koyak. Yang lalu pun kami berdua juga kalau ramai pun nanti masa kerja-kerja memetik. Tu baru ramai. Masa tu tawakal je lah. Rasanya tak ada masalah kot sebab plastik ni tahan lasak. Okay, Abang Edi dah pasang kat sana. Dia sambung lagi. Saya tak tahu dia nak buat kat mana. Abang Edi nak sambung sampai mana? Pokok jering ke Abang Edi? Ada hutan. Serius dong? Sampai sini je dulu. Okey, Abang Edi cakap sampai sini je dia pasang. Sana taklah sebab nak lalu motor, lalu kereta. Kan penyet kan. Dulu Abang Edi buat kebun ni tak ada masa nak pasang plastik sebab masa tu tak musim Covid, jadi kami pun buat kerja lain. Sekarang dah musim Covid, kerja di rumah, jadi kita banyak masa kat kebun. Habislah semua Abang Edi balut. Ya Abang Edi? Ya saya. Ya saya. Tu. Kita tengok. Okey, rumput sambau pun cepat naik. Sekarang baru pukul 5.30, jadi masih terang. Jadi dalam pukul 6 ni kami nak buat semburan meracun lah. Sebab yang sebelum ni kami tak videokan. Kadang tu handphone tak bawa. Sebab nak cepat. Ni hari ni teringat pula sebab ada buat pemasangan plastik silver shine ni. Okey, kali ni Abang Edi tak guna klip tau. Dia guna paku apa tu Abang Edi? Payung je. Sebab ni kawasan terbuka. Abang Edi gunakan paku payung. Ini nampak kalau kita nak tukar-tukar senang. Ini bukan untuk kebun. Ini untuk berlega-lega je. Okey. Okey, Abang Edi pasang paku. Sebab tanah ni pun keras kalau pakai klip tu pun tak mungkin lah. Bukan patah. Dia melengkok tak tentu arah. Okey, yang plastik untuk balut batak, untuk balut laluan ni Abang Edi gunakan yang 5 kaki. Ni 5 kaki ni. Ni yang tebal punya. 5 kaki yang tebal ni yang kami beli semalam, harga dia dalam 90 lebih, yang 50 kaki. 50 kaki. 5 kaki yang tebal. Minta lah dengan Cina tu. Okey tu nak yang tebal. Okey. Okey Abang Edi.
Okey. Kau ini tak nak cakap ke? I can I can speak dia cakap.